Kalau anda tak tahu, behind the scene kita adalah kadang-kadang dah tekan FB live. Saya nampak kat screen tu dia keluar live. Tapi kat dalam live dia tak keluar live. Okey. Itulah dugaan cobaan dia bila kita buat FB live. Biasalah tu insyaAllah. Okey. So, kejap sebentar. Saya check sekali lagi. Dia kena check itu selalu. Okey dah, dia dah keluar dah. Dia dah segan tadi. Okay, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Topik kita pagi ni penting. Memang tak ada waktu yang tak penting, insya-Allah. Okey. Setiap hari adalah insya-Allah kita membawakan topik-topik yang penting. Okey, jap Siapa follow voice, siapa follow Sarapan Minda, Momentum, komen sini. Macam tu. Okey, so macam ni. InsyaAllah pagi ini ada satu lagi topik yang sangat penting yang saya rasa mudah-mudahan benda ni insyaAllah akan dapat bantu anda untuk lebih berjaya. So saya ada compilekan 8 pesanan penting. Okey, 8 pesanan yang penting untuk kita sama-sama berjaya. Okey, untuk kita sama-sama capai yang nombor 1 tadi saya kata nak capai rezeki. Kita nak capai rezeki, kita juga nak capai kekayaan. Dan bukan itu sahaja, benda ini perlu, perlu di cover ataupun perlu dilengkapkan dengan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barulah apa yang kita dapat ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang insya-Allah akan menjadi yang terbaik untuk kita semua, untuk keturunan kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, insya-Allah. Terima kasih pada yang join secara voice chat dan juga kepada yang anda berada dalam FB Live. Jadi saya tak nak cakap banyak sangat. Saya tak nak cakap intro terlalu panjang sebab apa yang saya nak beri 8 benda ni saya rasa sangat-sangat wow, sangat high impact kepada anda. Jika anda yang follow ni anda amalkan. Kalau anda tak amal pun, belajarlah dengan 1000 guru pun, dengan jutaan ilmu sekalipun, benda tu tak akan jadi apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Okey? So, sangat dan saya cuma nak tekankan satu benda sebelum kita nak dapat semua benda ni kan. Siapa kat sini nak dapat rezeki? Siapa kat sini nak dapat kekayaan? Siapa kat sini nak dapatkan keberkatan? Dia kalau nak tu dia komen. Kalau dia tak komen tu, nak komen pun malas. Nak komen ni cikgu mengajar ni ibarat macam guru mengajar. Dan insya-Allah dalam majlis ilmu dipayungi oleh para malaikat. Dan saya ni nak minta, nak tolong doakan untuk you makbul. Tapi nak komen pun malas. Komen saya nak. Amin, sayalah tu. Pun malas, tak payah fikir. Saya nak cakap, tak payah berangan nak dapat rezeki, tak payah berangan untuk dapat kekayaan. Apatah jauh daripada nak dapat keberkatan. Sebab berdoa pun malas. Tuan-tuan, hamba Allah apakah kita, jenis makhluk apakah kita ini, kalau nak berdoa pun malas. Solat, bagi salam, doa, sama macam semalam, amin, dah cabut. Tapi Masya Allah dalam hidupnya minta macam-macam benda. Nak berdoa malas. Saya bukan cakap you all, saya cakap saya. Saya cakap saya dulu. Korang semua bagus, korang semua adalah terbaik. Berdoa sepanjang masa, detail doanya. Bila orang cakap macam ni nak doakan, dia committed, dia komen terus, laju komen tu. Dia tak perlahan. Tapi setengah orang tak, setengah orang dia buat tak tahu, dia buat bodoh, dia macam pasif, dia tak nak pun menjadi seorang yang highly efficient people. Yang dipanggil salah satu ciri-cirinya adalah proaktif. Proaktif. Apa je benda yang dia nampak ada ilmu percuma macam ni, follow, dengar sampai habis, 30 minit je. Tetapi orang tidak memberikan harapan kepada hidupnya, memang dia akan buat pada level biasa-biasa sahaja. Okey, saya nak tanya sekali lagi. Siapa nak rezeki? Siapa nak kekayaan dan keberkatan? Semua perkara ni berlaku dalam hidup dia. Siapa nak, saya nak tanya. Saya nak doakan, ya Allah, mereka yang komen, ya Allah,
sama ada dalam Facebook ataupun dalam voice chat. Ya Allah, Engkau makbulkan doa mereka. Percepatkan makbul doa mereka ini, berkat apa yang mereka minta. Makbul, mereka dapat, mereka capai insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. So ini benda yang saya nak cakap. Okey, so saya nak cakap perkara pertama dalam kita nak menarik keberkatan, kita nak tarik rezeki. Saya nak anda fahami ada 8 terma yang saya nak cakap. 8 benda. 8 perkara penting. Nombor satu saya nak cakap, keperitan adalah guru yang terbaik untuk kita. Keperitan, cabaran, ujian, dugaan adalah guru yang terbaik mengajar kita bagaimana untuk hidup. So dengar ni betul-betul ni, kalau anda yang betul-betul nak menarik rezeki. Pagi-pagi macam ni lah kita kena bangun, kita kena bangkit. Walaupun saya faham ini adalah lockdown yang hari yang kedua. Jalankan niat, jalankan tugas, jalankan perniagaan anda di rumah dengan amanah, dengan jujur, dengan betul-betul bantu orang hari ini. That's why hari ini pun saya berdiri pagi ni untuk bercakap pada anda. Okay, so kenapa pentingnya nombor satu ni tadi, keperitan, cabaran, dugaan? Sebab pertamanya dia akan mengajar kita jadi lebih kuat. Okay? Dan dia akan menyebabkan kita ni, dia ujian seorang manusia ni, ujian juga ni kadang-kadang kita tak perasan. Ujian senang, ujian selesa. Senang bukanlah bermaksud senang tu senang sangat, tidak. Maksudnya, oh senang dapat gaji, tak apa, tak payah nak usaha lebih sangat. Kita tengok Netflix dah lah. Kita tengok TV dah lah. Kita layan YouTube, tengok video entah apa-apa dalam Facebook, menyebabkan kita tak buat apa-apa pun untuk customer kita. Tak buat apa-apa pun untuk hidup kita. Okay? So, bila itu kita panggil dia penyakit comfort zone. Itu benda sebenarnya pembunuh paling besar tau bagi seorang manusia. Apatah lagi kepada anda yang berniaga. Comfort zone adalah benda yang paling, saya boleh cakap, saya boleh kira, yang maha dahsyat lah juga sebenarnya. Sebab saya mengambil juga, saya suka mengambil firman Allah Ta'ala yang dalam satu ayat ni sangat menarik saya rasa. Kalau boleh saya bacakan dia punya ayat dia dan terjemahan dia. Sebab ialah kalau kita tidak tidak merujuk ataupun hati kita tidak diletakkan kepada Al-Quran, kita nak letak ke mana lagi? Kita nak rujuk ke mana lagi? Okay, dan minta tolong anda untuk tag 3 orang kawan, minta tolong anda juga untuk sama-sama share dan sampaikan ini kepada lebih ramai orang insya-Allah. Dan kalau anda adalah orang yang betul-betul nak capai lebih baik, tolong stay sampai habis. Tolonglah jangan keluar masuk dari FB Live ni. Sangat tidak bagus sebenarnya tuan-tuan. Suka bertangguh. Malaikat ibarat macam malaikat dan hantar rezeki ni. Nanti dulu, jap petang sekarang. Padahal kita kena ingat rezeki itu dihantar bukan secara direct masuk bank in. Sometimes and most of the time adalah dihantar melalui ilmu, melalui majlis ilmu, melalui kelas-kelas macam inilah sebenarnya. Okey. Ayatnya macam ni, saya suka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey, ni ayat Al-Quran. Allah Taala cakap dalam tu, dan mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Okey? Rabbana la tu'ahizna in nasina aw akhtana. Okey, dia cakap dalam ni, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala. Allah nak cakap, Allah Ta'ala kalau bagi sesuatu, dia tahu ujian itu adalah benda yang kita boleh tangani, yang kita boleh handle. Dan bukan sekadar dia bagi, dapat pahala pula bila kita handle benda tu. Macam sekarang kita diuji dengan COVID, dengan lockdown. And bila kita rasa, kenapa Allah Ta'ala bagi ni, ya Allah, aku tak sanggup, ya Allah, aku tak boleh, ya Allah, nak berdepan semua ni. Percayalah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi sebab dia tahu kemampuan kita menangani atau handle benda tu. Bila boleh handle, dapat pahala pula. Dapat pula result, dapat pula kebaikan, dapat pula, Masya Allah, dapat pula kat situ kesenangan. Okey? Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Kat situ dia cakap. Okey? Baik.
Dan itu pun adalah, kita ni special sebab kita adalah umat Nabi Muhammad yang doanya dimakbulkan. Sedekah kita buat 10 kebaikan, Allah Ta'ala bagi ataupun 10 kali ganda dibalas. Apa benda yang kita berikan kepada orang, insya-Allah. Okay, so boleh faham? Yang satu pesan saya tadi adalah keperitan, cabaran, dugaan adalah guru yang terbaik untuk kita. Kalau anda adalah yang mereka ataupun you all semua adalah nak menarik ke rezeki, nak menarik kejayaan, nak menarik keberkatan dalam hidup. Siapa nak poin yang kedua saya nak tanya? Berapa ramai kat sini nak poin yang kedua? Boleh ke boleh? Dah tekan butang share kan? Dah itu adalah amanah saya kepada anda. Amanah saya, siapa yang nak dapat keberkatan ilmu pagi ini, okay, anda kena ingat selalunya adalah apa benda yang kita buat ni bukan sebab kita pandai tuan-tuan. Tapi sebab keberkatan orang mendoakan, apatah lagi kalau guru mendoakan kita. Jadi saya mengamanahkan anda, tolong tekan butang share. Sebab saya nak kita sama-sama membantu, memberitahu kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang ada pesanan penting yang insya-Allah memberi mereka panduan. Memberi mereka insya-Allah akan jadi tenang, memberikan mereka nanti result, menembakkan mereka ni juga dapat hasil insya-Allah. Terima kasih banyak kat situ. Baik. Poin yang kedua. Okey, poin yang kedua adalah sebenarnya pesanan yang saya nak sampaikan, kalau anda betul-betul nak jadi orang yang betul-betul highly effective people dalam menarik rezeki, keberkatan, kejayaan adalah kekayaan. Kita ni sebenarnya, poin dia adalah kita lebih kuat daripada apa yang kita fikir. Kita ni sebenarnya lebih kuat daripada yang kita fikir tau. Kita sebenarnya ada internal kekuatan dalaman yang kita kadang-kadang tidak keluarkan potensi tu. Tuan-tuan saya nak cakap tuan-tuan perempuan yang saya kasih, sahabat-sahabat sekalian, masa saya sekolah dulu, saya tak pernah bercakap kat depan. Saya tak pernah masuk apa-apa pertandingan. Apatah lagi berpidato ke ceramah ke syarahan. Lagi dah tak reti, babe. Tak tahu pun. Tapi dalam hati tu rasa macam, best lah kalau boleh dapat bercakap dengan depan-depan orang macam ni kan. Aku ni kalau bercakap kat depan ni kan, macam Allah, bergetar-getar lutut, babe. Abang Jeep dulu macam tu. Bergetar-getar lutut ni. Kalau saya berdiri kat depan dulu, pegang cawan, ada air. Masa tu nak demo lah jual. Dulu buat MLM, jual sabun. Biasalah masa tu sabun, kopi, apa MLM yang korang pernah buat, apa produk korang pernah buat. Satu ketiga zaman saya dulu, kopi, sabun. Jadi kalau kita pegang nak buat demo kopi ke sabun ke, pegang tu air itu tumpah, babe, menggigil. Dan bukannya mulut saya banyak bercakap, biasanya lutut saya yang lebih banyak bercakap daripada mulut saya. Tapi rupanya bila kita ni nakkan sesuatu benda, ramai juga orang tanya saya, macam mana nak pandai cakap, macam mana nak buat happy life ni macam ni lah, macam ni. Dulu saya tak reti ni, malu, takut kena kecam, takut kena bawang. Sekarang ni kalau kena kecam ke apa, lantak pilah. Yang penting aku dah jalankan tanggungjawab, menyampaikan ilmu. Yang kau pergi kecam aku tu, apa yang kau dah buat? Yang tu saya yang tanya balik, kau dah buat apa? Ada yang tanya, kau ni buat bisnes apa? Apa bisnes Abang Jeep yang berjaya nak ajar orang bisnes? Saya cakap Alhamdulillah saya dah melahirkan. Saya sendiri Alhamdulillah dah berjaya dalam business training, consultation, online marketing teknologi. Alhamdulillah, saya syukur Allah izinkan saya membantu ramai usahawan berjaya di bawah bimbingan saya dan momentum internet menjadi amanah kami. Dah berjaya. Saya tanya balik yang tanya tu, kau berjaya apa? Adakah hanya berjaya mewujudkan hasutan atau kebencian orang kepada saya? Apakah benda yang korang dah bantu orang? Kalau nak kata syarat untuk membantu orang berjaya dalam bisnes, kita berjaya dalam bisnes, contoh buat gula, buat kilang. Tolong beri nama, manakah orang terkaya di Malaysia, 100 terkaya di Malaysia yang buat kelas dan mengajar? Adakah kita nak tunggu mereka? Mereka masing-masing sibuk, tuan-tuan. Itu hak mereka. Hak mereka untuk tidak mengajar, hak mereka untuk fokus kepada kehidupan personal masing-masing. Tapi kalau saya nak tunggu, bila lah 100 list orang terkaya ni nak ajar aku marketing Facebook, nak ajar aku copywriting, nak ajar aku kenal siapa customer, nak tempat nak tanya soalan je, tanya soalan minta tolong Tan Sri, Datuk Seri jawab. Tuan-tuan, Masya Allah, saya tunggu juga. Tak ada. Jadi bila saya ada pengalaman tu, saya dah berjanji pada diri saya, aku kalau tahu benda ni aku nak ajar orang lain.
Aku nak bagi tahu orang lain. Even macam ni kan, ilmu yang saya tahu bagaimana menarik, menjemput rezeki, menarik kejayaan, kekayaan, menarik keberkatan. Sedikit apa yang saya tahu, saya terus ajar orang. Saya tak tunggu pun ilmu saya tu terlampau tinggi, baru saya nak bagi tahu orang. Okay? Walau bagaimanapun, saya masih dalam proses belajar. Saya masih seorang anak murid, anak didik kepada guru saya, mentor saya. Saya juga adalah seorang pelajar OUM. Buat masa sekarang. Open University Malaysia. Saya sedang belajar, saya sedang mengikuti Doctorate of Business Administration. Yang insya-Allah kalau tamat itu mendapat gelaran doktor. Tetapi bukan senang nak belajar. Malam ni pun saya ada kelas. Kalau tak dapat ikuti kelas, alhamdulillah pihak OUM menyediakan recording kelas, saya kena tengok balik. Saya kena sediakan assignment, saya kena run project. Saya nanti kena siapkan thesis, macam-macam benda yang saya kena buat. Saya masih lagi dalam proses yang tu tuan-tuan. Tapi saya nak cakap, bila kita ni ada kemahuan yang sangat tinggi untuk nak berjaya, nak capai suatu benda, terutama benda yang melibatkan orang lain. Contoh, aku nak senangkan mak bapak, orang rumah, suami ke, anak, adik-beradik. Ya Allah, pastinya Allah Ta'ala akan munculkan, tunjukkan satu persatu kekuatan diri kita tuan-tuan. So saya nak cakap rezeki bukan datang hanya dalam bentuk duit, harta benda. Rezeki banyak kali dalam hidup saya dan anak-anak murid saya perhatikan adalah datang dalam bentuk ilmu dahulu. Sebab itu saya kata sarapan minda momentum ni jangan korang miss. Dengar apa yang saya nak share. Dengar kadang-kadang ada trainer saya mungkin muncul gantikan saya, tetapi mereka semua adalah dalam mood, mereka pun adalah seorang pelajar. That's why semalam wife saya ada cerita, kita sembang-sembang, dia kata setengah orang alim, setengah ulama-ulama daripada Tarim, daripada Yaman, bila mereka isi borang, apakah pekerjaan anda? Dia ni macam pendakwa, ustaz, orang yang hebat, alim, ulama. Dia tulis pekerjaan dia adalah student, pelajar. Dia punya humble-nya orang yang hebat ni, dia tulis pekerjaan dia pelajar. Dia nak cakap mereka ini adalah orang yang masih lagi dalam mood belajar. Dia tulis kat situ pelajar. Macam. Saya sini masih lagi rasa saya ni adalah seorang pelajar. Yang saya perlu mentaati, saya perlu fokus, saya perlu ikut apa yang guru saya ajar. Kan? Sebab saya nak dapatkan kat situ keberkatan. Ya Allah, okay, kita tinggal 10 minit je. Saya baru 2 poin. Saya baru 2 poin. Okay. Yang ketiga, siapa nak tahu? Yang ini, ya Allah, Masya Allah, ramai gila lepas pandang, babe. Ramai sangat terlepas pandang poin nombor 3 ni. Dia buat main-main pula tu. Nak cakap ke tak nak? Nak cakap kang sentap. Tak cakap kang susah. Kalau cakap karang, nanti kan tak nak kawan. Tak apa ke ni nak cakap yang ketiga ni? Tak apa ke? Saya macam serba salah. Sahabat-sahabat semua, kawan-kawan ni, anda semua adalah saya anggap sebagai sahabat-sahabat saya secara online. Yang saya kasihi, yang saya sayang, saya cintai kerana Allah SWT. Kita bersilaturahim. Saya nak sebut yang ketiga ni macam bagi nombor 4 dululah kot kan. Nombor 3 last lah agaknya. Nombor 3 ni kan cakap kan, alah hai. Ada kan kadang-kadang situasi kita cakap salah, tak cakap lagi salah. Kang cakap kan tak nak kawan. Macam mana nak buat? Jadi sentiasa fikir dalam hati kita, tak apalah aku cakap ni kerana Allah. Kalau aku ni cakap, aku tak ada daya upaya pun nak buatkan dia ikut ke tak ikut. At least lah aku dah buat tugas aku dah cakap. Nombor 3. Nombor 3, ramai orang dia tidak mengutamakan benda ni, iaitu kesihatan perlu diutamakan. Kesihatan ni, tuan-tuan, penjagaan tubuh badan daripada hujung rambut sampai hujung kaki tu. Sampai tapak kaki kita, tuan-tuan. Selalunya manusia ni, terutama orang Islam kita, paling tak jaga kesihatan. Kita lupa yang nikmat Allah Ta'ala bagi kita sihat, anggota badan yang cukup, perfect, Alhamdulillah, adalah satu tanggungjawab. Tapi berapa ramai kat sini yang exercise, berlari, berjoging, bersukan, lari setempat, mungkin buat push up. Berapa ramai kat sini yang makan vitamin, batu sauda ke, kata kan mengamalkan sunnah Rasulullah, makan korma ajwa ke. Berapa ramai yang kat sini bila makan dia adalah kunyah 40 kali mengamalkan sunnah. Terus senyap, diam aja, tak ada komen.
Kan? Bila tanya bila last kau jogging? Oh, last kali masa form 5. Cikgu PJ suruh lari. Time tu lah. Sekarang bila SPM tu? Oh, SPM tahun 87. Masya Allah. Okay? Lepas tu badan kita tak sihat. Tiba-tiba kadang-kadang diuji dengan penyakit yang teruk. Penyakit yang kronik. Mungkin tidak boleh bergerak. Mungkin lumpuh. Mungkin 3 serangkai. Jantung, kencing manis, darah tinggi. So anda tengok saya tengoklah kalau di Keluang ni, sebelum kita lockdown ni, bangsa yang paling rajin pergi naik Gunung Lambak sana, pergi panjat tiap-tiap hari, bersenam turun naik adalah bangsa Cina, tuan-tuan. Bangsa Cina. Bangsa yang banyak kali kita adalah iri hati, kita cemburu dengan mereka. Tetapi apa benda betul yang mereka buat? Mereka berniaga. Okay? Mereka membina ekonomi, anak-anak cuti sekolah, jaga kedai. Kita tak contohi, tuan-tuan. Kita hanya cemburu. Cemburu kita ni tidak bertempat. Kalau boleh kita nak tukarlah mentaliti bangsa kita. Cemburu yang kita ikut dan buat lagi bagus. Cemburu kalau kita, oh dia buat macam ni. Okey. Dia buat FB Live Oh, Najib Asari buat FB Live. Dia buat sekali satu hari, 2 kali. Aku buat 20 kali sehari. Dia ambil dan dia buat lagi banyak berganda, dia buat lagi bagus. So, please tolong jaga kesihatan. Kesihatan ni penting. Sebab nanti bila kita, kalau anda, insya-Allah saya mendoakan saya doakan anda ada peluang mengerjakan haji. Ya Allah tuan-tuan, kerjakan haji ni adalah boleh dikatakan lebih 90% fizikal kena kuat. Setiap masa sunnahnya ketika kita dalam mengerjakan haji, sunnahnya setiap hari sementara menunggu hari wukuf, hari Arafah, dibanyakkan untuk tawaf sunat. Instead of solat sunat, lebih digalakkan tawaf sunat. Saya banyak kali, alhamdulillah, saya berpeluang mengerjakan haji pada, alhamdulillah syukur Allah Ta'ala bagi peluang pada 2019 bersama dengan mak saya. Setiap kali nak masuk waktu, saya akan berdekatan dengan Kaabah. Sebab bila kita duduk di kawasan pelantar dia tu di bawah, dia akan ada banyak keberkatan kat situ. Pahala satu hala, 100,000 pahala di Masjidil Haram. Kemudian tambah pula dengan barokahnya kat situ. Jadi saya cuba untuk paling dekat dengan Kaabah tu. Okay? Kemudian ibadahnya kena wukuf di Arafah, kena sa'i, kena melontar, kena bermalam di Mina. So benda-benda tu semua adalah, ya Allah tuan-tuan, masa tu saya diuji juga dengan batuknya, selesemanya, demamnya. So saya fikir kalaulah saya pergi dalam keadaan yang tidak bersedia, saya tak jogging, saya tak apa, mencabar serius. So masa semakin dekat dengan haji tu, saya lebih banyak kali bersenam, berlari. Saya tak buat benda yang susah tuan-tuan. Sometimes kadang saya berjalan je 30 minit. Saya ambil kasut, saya berjalan je pusing-pusing dalam kawasan rumah ni, kawasan taman ni 30 minit. 1 jam. Kadang saya onkan semi treadmill, saya naikkan tinggi dia punya kedudukan dia tu tinggi, incline dia tinggi, kemudian saya berjalan je 30 minit ataupun 1 jam. Bukanlah saya berlari setiap hari. Berlari kadang sometimes kita juga perlu protect kita punya lutut kita. Faham atau faham ni? Jelas ke? Berapa ramai kat sini yang kalau dapat kesedaran tu, tolong. Anda bayangkan betapa pentingnya tubuh badan yang sihat untuk handle kejayaan. Besok dah berjaya insya-Allah, kita ni nak tolong lebih ramai orang. Macam sekarang saya nak kena bantu buat kelas tiap-tiap malam. Buat bimbingan 30 hari pula tu. Yang mana kita nak launching program bimbingan 30 hari tu pada malam besok pukul 9.30 malam. Saya nak umumkan apakah kelas-kelas yang kita akan buat sepanjang tempoh 30 hari tu nanti. Full. Okay? Tidak penting untuk kita nak buat lama ataupun panjang. Yang penting kita dapat bagi setiap hari tu konsisten insya-Allah. Okay? So, tolonglah jaga. Allah Ta'ala dah bagi nikmat kesihatan. Ini benda yang kita kena pelihara supaya datangnya keberkatan. Datangnya rezeki yang melimpah ruah. Kalau kita start untuk pandang kesihatan. Orang tak cakap pasal benda ni tuan-tuan. Sedih saya tengok kadang, apalah gunanya kalau kita senang, kita kaya tapi kesihatannya kita kurang ataupun kita miskin tuan-tuan. Dari segi kesihatan. Yang keempat saya nak cakap. Yang keempat, bertindak dengan sepenuh hati. Okay, ini pun pesanan saya pada leader saya pagi tadi. Saya cakap dengan dia yang penting adalah tindakan. Bertindak. Take action. Apa-apa yang kita buat mestilah lagilah benda tu kita kena tahu priority. Benda tu perlu segera ke
sedang-sedang ke ataupun tak kisah pun kita nak bagi bila. Tapi ada setengah benda yang contoh saya cakap dengan dengan saya punya key leaders pagi tadi, perkara yang paling ramai sekarang sedang hadapi adalah dia tak tahu nak buka FB page, Facebook contohnya. Saya cakap dengan dia, bagi e-book tu sekarang. Jangan buat planning. Oh, okey, kita akan buat video, kita akan buat e-book, kita akan. No, kita tak nak, kita akan. Tengok dulu resources yang kita ada. Yang lepas saya cakap, kita kan dah pernah buat benda tu, e-book. Ambil balik, salinan dia, bagi pada you all. You all dah dapat kan malam tadi kan? Kejap lagi kita delete kalau siapa tak nak ambil. So, kita bagi benda dah ada sebab itu adalah urgent matters yang diperlukan oleh orang sekarang. Kalau dia tak ada benda tu, karang dia susah. Jadi saya kata, tolong kita, bila kita bertindak, kena sepenuh hati. Kena letakkan hati kita dalam setiap apa yang kita buat. Dalam apa yang kita buat juga, kita nak jadikan tindakan tu dan nak sama-sama memberi orang lain semangat. Dan kita nak bagi orang inspirasi, tidak mudah putus asa. Kita nak memberikan orang contoh. Kita ni adalah orang yang bersungguh-sungguh nak mencapai sesuatu benda, insya-Allah. Yang kelima saya nak cakap tuan-tuan. Yang kelima ni pun sorry, minta maaf. Yang kelima ni pun macam korang masih okey lagi ke? Saya sebenarnya kalau ikutkan dah habis masa dah. Kalau ikutkan dah habis masa dah tuan-tuan. Dah habis masa dah patutnya. Tapi itulah baru sampai poin nombor 4. Macam mana sampai poin nombor 4 ni? Poin 5, 6, 7, 8 tak bagi lagi ni. Nak bagi ke? Kan nak bagi kan dia live pula kan. Dia keluar pula daripada saya punya voice chat dengan FB Live ni kan dia keluar. Tak keluar Janji? Boleh saya sambung? Yang kelima. Kalau nak dapat lagi banyak keberkatan, nak dapat rezeki melimpah ruah, insya-Allah kan, nak dapat kejayaan. Nak ke? Nak. Oh, nak lagi. Nak lagi. Okey, nampaknya semua masih lagi committed. Saya sambung sikit lah ambil masa sikit tak apa kan. Yang kelima adalah, yang ni pun ramai sangat yang saya nampak. Inilah punca kenapa dia tak kaya-kaya, dia tak boleh handle dapat duit. Sebab apa tahu? Nombor 5 adalah, saya nak cakap poin dia adalah faham tentang keuangan. Faham tentang keuangan. Especially dalam menjaga duit. Ramai berniaga tak kira kos. Main suka hati je letak harga. Main suka hati dia je nak letak diskaun berapa banyak. Sedangkan kena ingat nak bantu orang tidak semestinya sedekah bagi duit. Itu salah satu cara. Nak bantu orang lain juga adalah dengan memberi ilmu pun salah satu cara. Faham ni? Bantu orang dari segi menyediakan perkhidmatan, menyediakan produk, menyediakan perkhidmatan servis yang bagus. Pun bantu orang walaupun dia kena bayar. Tuan-tuan, walaupun contoh katalah saya pakai baju ni selesa lah kan. Ni sebab saya nak jogging kejap lagi. So, saya tak pakai baju Momentum hari ni. Saya pakai Adidas. Okay. So, bila contoh, saya nak bersukan, saya perlukan baju yang selesa, yang boleh serap peluh, yang mudahkan saya bergerak. So, dengan contoh saya jual baju ni dan memudahkan orang lain untuk bersenam, walaupun saya bayar dia tetap beroleh pahala. Dia tetap beroleh rezeki, keberkatan, kejayaan. Tidak semestinya memberikan itu adalah percuma. Memberi dalam bentuk yang dibayar juga adalah memberi. That's why kena pastikan bisnes anda untung. Bila bisnes untung kan boleh tolong ramai orang. Tolong orang macam mana? Sediakan peluang pekerjaan yang bagus. Bina key leaders capai impian. Bantu lebih ramai customer. Bila bisnes kita mendapat keuntungan yang bagus, kemudian kenalah simpan duit. Jaga duit, pelihara duit. Bangsa kita ni tuan-tuan, Masya Allah. Satu lagi cabarannya adalah, ni sekarang saya punya cabaran yang kita sedang, Alhamdulillah, kita mulakan dengan anak-anak murid saya di kalangan ultimate. Kita mengajar mereka bagaimana simpan duit. Alhamdulillah, ada yang langsung tak pernah simpan duit. Selama ni dapat simpan RM50,000. Lepas tu dia update lagi. Sifu, Alhamdulillah dah meningkat RM70,000. Update lagi, Alhamdulillah dia dah meningkat. Dah simpan RM150,000 keuangan dia. Saya kata, wow, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah benda yang bagus. Ada plan simpanan. Dan juga sebenarnya kita macam menghormati duit yang kita dapat. Menghormati amanah yang Allah Ta'ala bagi. Dah bagi tu, jagalah elok. Sama macam dah bagi kesihatan. Kena jaga. Dah bagi duit. Jagalah betul-betul. Ini tidak, tak jaga. Macam mana? Macam mana nak ada banyak? Patutlah duit tu masuk keluar. Duit tu masuk keluar. Dia tak suka dengan kita. Sebab nampak kita ni
tidak jaga dia betul-betul. Faham ke faham ni? So kita nak elakkan boros kena menguruskan duit. Dan nombor 6. Boleh lagi pada poin nombor 6. Terima kasih pada yang stay. Thank you very much. Thank you pada yang dah tekan butang share. Thank you juga yang di dalam ruangan apa nama voice chat ni yang terus komen. Nak tengok sikit komen mana? Dapat belajar sesuatu ke? Ada kan? Yang nombor 6. Nombor 6. Oh, dia nak nombor 6. Nombor 6 adalah hidup dengan maruah dan penuh kesyukuran. Maksudnya apa? Untuk nak, okay, saya ulang balik. Hidup dengan maruah dan penuh kesyukuran dalam hidup. Ni penting. Okay? Saya nak cakap. Maruah tu maksudnya apa? Kita ada pendirian. Kita ada pendirian. Kita ada fokus. Kalau kita dah pegang satu bisnes, kalau kita dah dapat rezeki kita dilorongkan melalui perniagaan tu, contoh, saya bersyukur sebab saya dilorongkan berniaga dalam bidang training. Sebab kalau tidak ada orang yang develop, tidak ada orang mengajak usahawan, peniaga, siapa nak ajar? Siapa nak bantu mereka? So, saya duduk menjalankan role yang ni. Saya tak payah nak tengok, orang tu jual baju kurung ni, dahsyat ni, 100 juta. Saya tak adalah tiba-tiba nak pakai baju kurung dan saya jual baju kurung. Saya mensyukuri, saya bermaruah, saya berprinsip. Yang mana saya tahu saya dilorongkan untuk buat benda ni, maka saya buat benda ni berkali ganda dengan lebih baik. Saya tak perlu nak tiru orang lain yang berjaya dengan bisnes masing-masing. So itulah tanda bermaruah, berprinsip dan juga bersyukur. Okey? Kan? Dan sebagai tanda juga bersyukur adalah makin kita berjaya, makin kita merendahkan diri kita insya-Allah dengan orang lain kan. Lebih membantu orang, bila capai sesuatu tu, kita pula macam berkobar-kobar, aku tak boleh, aku kena tolong orang lain juga. Allah dah bagi aku senang. Tak boleh ni, aku kena bantu ramai orang juga menjadi senang. Tak boleh ni, main-main ni, tak boleh aku seorang je senang. Okey, poin yang ke-7, nombor 7. Siapa nak nombor 7? Siapa kat sini nombor 7? Dalam voice chat nombor 7 ke? Dah cukup 6 lah kot Kan? 6 pun dah cukup, saya rasa banyak sangat dah ni. Kan? Betul ke betul ni? Nak lagi? Nak. Alhamdulillah. Nak lagi rupanya kat dalam Facebook Live. Nak? Nak ke? Nak? InsyaAllah. Ini pesan-pesan saya sendiri pun sebenarnya ingatkan diri saya, tuan-tuan. Saya bukanlah bagus. Saya bukanlah yang terbaik. Tetapi saya hanya menjalankan tanggungjawab berpesan-pesan. Dan ini pun dibantu oleh tim Momentum sebenarnya. Bagi saya poin-poin, bagi saya research yang membantu saya deliver dengan lebih baik kepada anda. Ucapkan terima kasih juga kepada barisan Key Leaders dan juga tim Momentum Internet atas penganjuran sarapan minda Momentum ini setiap pagi. Mereka yang support saya sebenarnya. Kalau anda tengok dalam komen tu kan, ada yang komen-komen, reply dan komen anda adalah tim Momentum. Manalah sempat saya nak buat semua sekali kan. Okay, thank you tim. Nombor 7. Untuk kita nak berjaya dan memelihara segala kejayaan ni, kekayaan ni adalah, dan tanda syukur kita, pilih circle yang baik. Pilih circle yang baik. Maksud circle tu dengan siapa yang kita bergaul. Orang yang berjaya dia akan duduk dalam circle yang sentiasa bercerita, bercakap tentang kejayaan. Jangan kat sini macam panas ni Kang. Kang panas punya saya punya telefon ni sekarang. Dia hang ke apa Kang, takut sekejap lagi. Kita pergi sekarang kat belakang sikit, redup sikit. Okay, dia tak boleh nak hempas kuat-kuat. Pernah saya buat macam tu, tiba-tiba berpusing terus kat handphone ni. Okay. So yang ke-7 tadi, pilih circle yang lebih baik. Kalau kita nak bercakap dengan orang yang, orang kata kalau nak wangi, kawan dengan orang jual minyak wangi. Kawan dengan orang yang sedut tahi, baru tahi lah kita. Jadi nak dapatkan benda yang baik, duduk dalam circle orang yang positif, orang yang bercakap tentang kejayaan, orang yang sentiasa pandang apa solution, bukan tengok masalah je panjang. Dia juga berfikir apakah solution yang dia ada. Okey. Dan bila duduk dalam ni, kita akan jadi lebih semangat tau. Sebab tu kalau you tengok salah satu aspek kenapa anda tengok anak murid saya yang diizinkan oleh Allah untuk berjaya di dalam Ultimate adalah kerana mereka ni ada circle yang sentiasa support sesama dia. Ada yang kalau dia tanya soalan, berderu jawapan kau buat macam ni, kau buat macam ni, aku pernah buat benda ni, silap babe. Kau lah, that's why kenapa sangat penting bila anda dah belajar nanti, you all kena ada satu circle, satu kumpulan, satu grup yang mempengaruhi kita untuk fikir dan jadi lebih baik. InsyaAllah. Okay, dan last kali adalah saya nak cakap salah satu aspek penting dan kita tidak akan kesali kalau kita tahu yang ke-8. Kalau tahu yang ke-8 ni, kita tak akan menyesal lah dalam hidup kita. Nak ke-8 ni?
Macam dah lebih ni, sarapan minda ni dah jadi macam makan tengah hari. Okey. Selalunya kan sarapan minda ni kan sarapan. Sarapan makannya simple. Sarapan tu bukannya makan ikan bakar, tom yam campur, sayur apa nama? Sayur kailan ikan masin. Bukan ada udang galah kat situ, bukan ada siakap 3 rasa. Itu dah makan borek. Okey. Ni dah macam apa ah? Ni dah macam sarapan siakap 3 rasa. Betul juga. Ni dah macam sarapan tapi makan ayam golek. Dahsyat kau ni. Okey. Gurau lah korang ni. Gurau betul. Itu hari ni jadi macam dah tak sarapan. Dah. Mungkin nama dia kena tukar lah. Sarapan minda momentum. Jadi makan tengah hari minda momentum. Besok pula jadi makan malam, dinner, gala night. Dia makan lagi banyak. Okey. Okey, nanti kita buat minum petang lah pula kan. Minum petang dengan kita kan. High tea momentum kita bagi benda ringan-ringan. Itu lagi ringan. Okey, yang ke-8. Okay, thank you. Korang ni buat lawak lah korang ni kan. Baguslah korang punya, engagement. Respon. Alamak, dah buka. Air dah on dah. Pukul 9 lebih dia on. Okay, yang ke-8 adalah belajar daripada kesilapan. Air dah keluar tu. Cantik tu kan. Okay, yang ke-8 adalah kita belajar daripada kesilapan. Jangan risau tuan-tuan, perempuan. Bila dalam hidup kita lakukan kesilapan, benda yang kita nak, sebenarnya saya nak cakap adalah kesilapan tu bukannya titik kegagalan. Mungkin dia adalah menjadi turning point untuk kita berjaya. Turning point untuk kita berjaya kan. Tu lah, tadi baru cerita pasal kesihatan, tiba-tiba cerita tentang makan kan. Aduh. Okey, baik. So, bagus sebenarnya buat silap supaya kita sedar banyak lagi yang kita perlu perbaiki. Dan salah satu benda yang saya belajar, dengan kesilapan ni lah menjadikan kita ni lebih matang tuan-tuan. So, tapi ada satu benda tu saya nak cakap. Jangan asyik buat silap panjang. Memang kita tak lari. Tapi kita makin lama, kita nak kesilapan tu jadi minimum tau. Kita tak nak dia over sangat. Kita nak dia jadi paling minimum. Faham tak kat situ? Okay. So, kena ada guru juga. Kena ada orang yang membimbing. Kena ada orang yang mengajar kita. Barulah kita tahu benda tu silap. Dan kita akan tahu apa benda betul nak dibuat. Masalahnya kalau buat silap panjang tak boleh juga. You macam mana? Saya dah berniaga dah 80 bisnes gagal. Tapi apa you buat? Saya teruskan kegagalan ni. Sebab ada orang kata kalau gagal tak lama lagi berjaya. Boleh memang. Memang boleh berjaya kalau jumpa guru. Kalau jumpa pembimbing yang betul. Selagi tak jumpa yang boleh bimbing, yang guru yang betul, kita akan sentiasa dalam kesilapan. Siapa kat sini dalam hidup dia rasa dia dah banyak buat silap? Siapa kat sini rasa bila saya setiap kali buat live dia macam sedar satu demi satu? Lah, benda ni silap ke? Lah, apa hal aku baru tahu? Itulah namanya rezeki. Itulah namanya gelombang kejayaan kegagalan. Gelombang kejayaan keberkatan. Sebab kita dah mula nampak. Jadi saya nak tanya. Berapa ramai kat sini nak dibimbing? Berapa ramai kat sini nak ada cikgu, nak ada guru yang atau trainer yang mengajar dia bagaimana nak onlinekan bisnes? Macam mana nak bina ayat yang betul? Macam mana nak set up Facebook page dia? Macam mana nak buat technical pasal online marketing? Macam mana nak tahu apa strategi nak guna pakai? Macam mana nak closing? Macam mana nak buat sale dengan bagus? Apa kata tuan-tuan? Malam esok insyaAllah hari Khamis malam 9.30. Kalau boleh seawal 9 dah ready dah. Kita akan mulakan kelas kita, mulakan pelancaran program bimbingan 30 hari bersama Momentum Internet. Di mana setiap hari, hampir setiap hari anda akan dapat support. Dapat sesi kelas, mungkin dapat sesi voice chat, mungkin dapat sesi FB Live. Secara konsisten hampir setiap hari. So bagi anda yang nak dapatkan benda ni, first kali anda kena download dulu ebook copywriting yang kami bagi. Sebab dia akan menjadi rujukan kita sepanjang tempoh kita nak belajar. Juga anda akan dapat banyak lagi ebook lain yang diperlukan untuk anda mengonlinekan bisnes anda. Jadi untuk pelancaran besok, program bimbingan 30 hari ni, patutnya saya nak letak nilai untuk anda bayar adalah RM10,000. Itu nilai dia. Serius, you akan dapati nilai ni lebih lagi sebenarnya bila anda dah mula belajar. Tapi saya nak kata, kita hanya nak charge RM10 sahaja. RM10 sahaja. RM9,990 adalah anda disponsor ibarat macam saya
bersama-sama tim Momentum memberikan anda beasiswa untuk anda belajar. Untuk support bisnes anda yang maybe terkesan atau memerlukan bantuan. Jadi saya nak cakap, jika anda perlukan, sila pergi atau klik link nakbimbingan.com, nakbimbingan.com, dan saya nak anda nanti ready untuk pelancaran pada malam esok. Sebab hanya yang join sesi pelancaran sahaja akan dapat. Mungkin kita tak akan buat secara FB Live, kita akan buat secara Zoom webinar sahaja. Secara Zoom webinar, saya harap anda boleh pergi ke nakbimbingan.com. Pertama, download ebook. Copywriting ada 6. Kita juga akan bagi anda panduan setup FB page, segala benda yang diperlukan saya bagi nanti, minta tolong tim. Nombor 3, anda akan dapat invitation join group Telegram khas, dan di dalam tu nanti anda akan dapat jumpa link untuk pelancaran malam esok. Kemudian anda stay tune untuk malam esok. Kita ada kelas, kita ada interview beberapa anak murid saya yang telah survive semasa lockdown yang lepas. Mereka mencapai keuangan, level of sale yang bagus. Mereka akan berkongsikan rahsia ataupun apakah benda yang mereka buat. Okey, so itulah. Dan kemudian anda dapat tawaran untuk dibimbing 30 hari ini dengan hanya RM10. Baru ni kita dah buat pra pendaftaran. Ada lebih kurang 1,500 orang yang dah pun menyertai. So kita buka lagi kepada anda dalam tempoh terhad. Esok je tau. So tolonglah jangan bertangguh. Kalau anda rasa bisnes anda perlukan bantuan, diri anda pun perlukan semangat kebangkitan, sama-samalah join melalui link yang kita beri yang kat situ, nakbimbingan.com. Terima kasih banyak. Itu sahaja daripada saya pagi ini. Thank you atas anda punya komitmen ikut sampai habis. Terbaik saya doakan segala hajat anda, doa anda dimakbulkan, diberkati. Assalamualaikum. Salam sejahtera.